أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian? Kita berada pada hari ini untuk meneruskan pencerahan demi pencerahan daripada halaman yang ke-36 pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Merah Ya. Ustaz. Oh, hari ini merah sikit Ustaz ya. Masya-Allah. Kita merah kerana ada isu yang besar. Oh, masya-Allah, masya-Allah. Apa yang kita akan bincangkan pada halaman 36 ini adalah satu perkara yang sensitif. Betul, ya, Ustaz. tetapi ia dibawakan oleh Allah SWT sebagai hidayah kepada kita untuk keluarga, untuk negara ini dipimpin dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari sama-sama kita beri perhatian kepada halaman 36 ini. Kita buka mushaf, tuan-tuan yang berada di rumah boleh share ya, boleh kongsikan. Betul, Ustaz. Di Facebook. Mungkin ini menjawab sebahagian persoalan berkaitan dengan konflik dalam keluarga yang penting diberi perhatian, dan di situ nanti kita akan lihat bagaimanakah kita boleh mencerahkan lagi. Kita doakan agar keluarga kita dipimpin hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan penonton setia My Quran Time. Apa khabar semuanya? Hari ini syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri kesempatan kepada kita, kemudahan buat kita, kelapangan masa buat kita untuk kita terus belajar di muka surat 36. Ya. 36 muka surat, 35 dah Ustaz belajar. Betul. 35 muka surat dah hari Nak ni habis dah, Ustaz kata nak habis dah juzuk yang kedua. Kita musim yang kedua. Subhanallah. Dan pembelajaran kita, pengajian kita makin seronok dan makin menarik Ustaz. Banyaklah kita pelajari. Dan hari ini seperti yang Ustaz sebut tadi, merah bukan sebarang merah. Merah ini ya. tidak membawa padah ya. Ini tidak mau pada. Jadi satu topik ataupun perbincangan perkongsian kita hari ini yang menjadi realiti dalam kehidupan saat ini dan bahkan begitu mencabar saat mencabar dan yalah, mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita, beri perlindungan kepada kita dari perkara-perkara yang tak baik. Jadi kita akan dengar nanti kepasaran daripada Ustaz dan ayat yang akan saya bacakan nanti. Cuma kita mulakan dulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Saya nak cuba baca dengan bacaan Syekh Mahir lah Ustaz. Syekh Mahir ya. Oh, boleh Ustaz? Mahir Zain ke Mahir Al-Mu'aqli Ustaz? Mana-manalah Ustaz. Mahir Mu'aqli. Okey, saya akan cuba baca permulaan ini dengan bacaan mirip ataupun saya cuba gaya Syekh Mahir Al-Mu'aqli, Imam Masjidil Haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi, gaya Syekh Mahir Al-Maqli ya, Mungkin 1-2% sajalah. 1-2% Ustaz ya. Okey, harapnya nanti kalau kita ke Mekah Madinah Allah nanti Akbar, Ustaz. pesannya naik Ustaz ya. Amin, Untuk insya-Allah, Ustaz. bersama dengan tuan-tuan yang ada kelapangan nanti pada masa akan datang. Betul, Ustaz. Kita doakan kita dapat dijemput kembali ke Baitullah Al-Haram Bersama keluarga, bersama keluarga, mendengar ya bacaan-bacaan dan kita menghayati perjuangan hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting sangat perkara ini lantaran kalau kita lihat kepada muka surat 36 ini ada perkara yang penting. Ya, mari kita sama-sama saksikan apakah sinopsis bagi halaman 36. Bermula daripada ayat 225 kita akan melihat kepada hukum sumpah ya. Sumpah dengan nama Allah dan sumpah al-la'un dan juga ataupun yang sia-sia, macam mana kita nak mengelakkan. Ini tradisi orang-orang terdahulu, tetapi apa kaitan dengan kita akan saksikan. Dan kemudian kita akan melihat kepada hukum al-ila ya. Ini hukum bagaimana hubungan antara suami isteri disambung balik pada ayat 226 hingga 227, dan kemudian iddah isteri yang dipisahkan dan hak-hak perempuan. Ini isu-isu besar dalam masyarakat yang kita akan lihat disentuh dalam surah Al-Baqarah, disambung dengan jumlah talak dan hal-hal yang timbul akibat daripada talak ya, pada ayat 229 hingga 230. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, Ustaz ya, kalau kita tengok pada apa yang kita nak baca hari ini serius ni. Betul, ya, Ustaz. tajuk-tajuk serius. Betul, Ustaz. Dan mungkin ada yang kata alamak ini tak menarik sangatlah bagi sebahagian daripada kita, tapi tuan-tuan sekalian, nanti kita kalau kita tadabbur ayat yang ada, kita tak berbincang fiqh Ustaz. Betul, Ya, Ustaz. My Quran Time bukan tempat untuk tuan-tuan mendapatkan hukum kemudian lepas tu tag pada suami ke, tag pada isteri ke, bekas isteri ke, kata ini dengar ni, bukan. Tetapi kita akan lihat hidayah demi hidayah, bukan untuk orang lain, tapi kita mulakan dengan diri kita dahulu. Jadi jom kita baca pada ayat 225 hingga 228 Ustaz ya. 228 di mana kita akan melihat apakah intisari yang ada kaitan dengan tali Ustaz ya. Tali warna biru hari ini ya. Sebenarnya saya nak cari tali lembu tu, yang tarik lembu tu kan. Tapi tak jumpa, cari dapat tali ni pun cukup lah ya. Yang pentingnya kita akan lihat bersama apa kaitan tali dengan halaman 36. Yang penting bukan untuk ikat saya, Ustaz. Oh ya. Ya. Bukan. Setakat ini Ustaz ya. Setakat ini. Okey, mudah-mudahan tali-tali yang kita simpul ataupun yang kita ada mengikat hati-hati. Masya-Allah. Itu yang kita nak sebenarnya. Itu sebabnya ada lagu khas katanya Ustaz bawa kan, tak tahulah. Jadi ke tak, kita tengoklah. Kalau dari segi baju tu dah ada bunga-bunga kan. Kita lihat bersama dulu. Kita tunggu nantikan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Okey, sekarang masa untuk kita nak baca sama-sama ni. Saya nak ajak semua sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk kita baca sama-sama. Boleh ikut secara perlahan ataupun nak ikut straight macam mana, dan cuba juga perhatikan wakaf-wakaf yang mana yang saya sampai nanti untuk kita berhenti. Dan Ustaz dalam akhir-akhir juzuk yang kedua ni Ustaz, betul lah, mungkin saya yakin dan percaya ada mesej-mesej penting yang Allah SWT nak sebut, sebab ayat dia agak susah sikit Ustaz. Betul. Ayat yang bila dah akhir-akhir juzuk 2 ni dia agak susah sikit. Nanti tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat semua pun boleh perhatikan. Okey, jom kita baca dulu. Saya nak cuba baca dengan Tarannum. Ni agak strict Ustaz. Saya nak cuba Ras Ustaz. Saya tak pernah baca Ras lagi. Tarannum Ras. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله
لغفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 225 hingga 228 Ustaznya menyambung kepada halaman semalam yang kita bincangkan iaitu berkaitan dengan sumpah ya. Dalam tradisi Arab itu orang suka bersumpah tetapi ia bukan sekadar untuk orang Arab, untuk orang-orang kita pun ya dia selalu je kalau nak jual barang ni sumpah kan ya, sampai kan kalau waktu kecil-kecil dulu tu kalau main bola tu kalau bola kena tangan ke tak tu ya pasal ada depan tiang gol kan, kalau penalti waktu itu memang kena kecam. Betul. Jadi sumpah kan. Okey. Jadi apakah hukum bersumpah ini? Allah cakap la yu'akhidhukumullahu billau. Ya, Allah tidak menghukummu kerana sumpahmu yang tidak kamu sengajakan. Jadi kalau tak sengaja dah biasa maka Allah tidak kira ya. Walakin tetapi dia menghukummu kerana niat yang terkandung dalam hatimu. Jadi kita yang tahu ya, maksudnya Allah tahu apa yang ada pada hati kita ketika kita buat sesuatu perkara ya, kita buat ini kerana manusia ke ataupun kerana Allah ya. Bersumpah itu betul dia macam orang melatah lah Ustaz ya. Ada orang dia memang pocok kan, okey, dia dah memang automatik ataupun memang dia datang daripada diri yang betul-betul nak melindungi ya kebenaran, nak membuktikan bahawa saya memang betul. Ataupun bagi setengah orang dia bersumpah itu kerana nak menyatakan bahawa orang lain salah ya. Jadi Allah cakap wallahu ghafurun halim, Allah itu amat pengampun, amat penyantun bagi orang-orang yang tersilap ya, orang-orang yang tersilap. Tetapi kalau memang kita memang sengaja buat perkara tersebut, kita mesti minta ampun betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disambung pada ayat 226 ini bercakap tentang satu lagi perkara berkaitan dengan perkataan manusia ya. Sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan, kita tengok pada muka surat sebelum ini bercerita tentang keluarga ya, pasal keluarga, tentang sumpah ini. Pasal sumpah ini dia dalam sebuah keluarga komunikasi ni penting. Betul, ya, komunikasi penting. Dan ada setengah orang kerana isu dalam keluarga dia menggunakan sumpah untuk menyelamatkan diri. Ya, ini bab-bab degil lah ni ataupun tersilap. Bukan degil semata-mata tapi kalau tersilap ada peraturan daripada Allah Subhanahu taala. Jadi pada ayat 226 bercerita tentang al-ila. Mungkin jarang kita dengar perkataan ini. Kita tengok pada ayat 226. Bagi mereka yang bersumpah untuk tidak bersama isteri masing-masing untuk tempoh melebihi 4 bulan, diberikan tempoh selama 4 bulan bermula dari waktu dilafazkan sumpah itu. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini cerita kalau dia ada suami isteri konflik ya. Dia kata saya tak nak dah dengan pasangan saya, maksimumnya sampai 4 bulan saja. Sampai 4 bulan saja ya. Kemudian kalau katakan dia kembali balik tu berbaik-baik okeylah kan. Tetapi kalau dia kata bahawa saya rasa saya dah tak tahan dah ya, ada penerangan dalam ayat yang seterusnya. Sekali lagi Allah cakap fa innallaha ghafurun
Rahim. Ada Ghafur juga, di sini Rahim pula. Ya, kalau tadi Halim, di sini Rahim. Halim itu maksudnya adalah amat penyabar, ya. Allah ni amat sabar yang tahap tinggi, Ustaz. Ya. Mengapa? Kerana sumpah tu guna nama Allah. Ya. Jadi kalau katakanlah Ustaz, ya, orang guna nama Ustaz, kemudian kata kami memohon tajaan, ya, masukkan dalam akaun saya, ini Ustaz Tarmizi yang suruh. Marah kita Ustaz, ya, guna nama kita, menyalahgunakan nama, apatah lagi kalau orang menyalahgunakan nama Allah untuk manfaat personal. Ya, tetapi Allah kata kalau dia minta ampun, Allah boleh. Ya, Allah ni sabarnya lebih Ustaz, ya. Pasal baru ni ada seorang ustaz, dia kena scam. Orang buat poster, letak gambar dia lagi. Ya, jadi bagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak bab-bab duit, bab-bab untuk ustaz cakap itu ini, kita kena pastikan betul atau tidak maklumat. Ya, pasal zaman sekarang ni ada yang kata saya tak ada kereta lah, tak ada duit nak pergi balik kampung kelah apa sebagainya. Orang menggunakan kesempatan. Ya, baik. Jadi pada ayat 226 itu Allah akhirkan dengan fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iaitu apa? Bila seseorang itu dia minta ampun kepada Allah SWT, dan dia rasa bahawa dia nak kembali balik ke dalam keluarga dia, Allah tetap menyayangi. Ya, biasalah Ustaz, ya, pasal kita dalam hubungan pasangan suami isteri ni kadang-kadang mungkin istilahnya lagikan lidah lagi tergigit. Kan itu daripada mana tu? Lagikan lidah lagi tergigit. Betul. Contoh Ustaz, tuan nak reka. Contoh je. Kalau betul lah tu kan. Tapi memang betul pun, ya. Kalau ada yang kata, ada di kalangan adik-adik, ada yang single yang kata saya nak mendiri rumah tangga ni kan, dia rasa macam wah happy ever after. Sebenarnya istilah bahagia sampai bila-bila tu hanya di syurga saja. Nah, jadi maksudnya kalau kita lihat pada kisah Nabi, kisah para sahabat, ya, mereka berumah tangga ada apa istilah tadi Ustaz? Lidah tergigit. Ada masanya, dan kita akan lihat dalam ayat-ayat seterusnya. Jadi wa in azamu, ya, jika rasanya dah berazam betul untuk berpisah, fa innallaha samiun alim. Masya-Allah. Ya, sesungguhnya Allah ini Maha mendengar seorang lelaki itu sebelum si isterinya mendengar, Allah dah dengar dah. Ya, Allah amat mengetahui adakah ini memohon, maksudnya apa yang diucapkan itu untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ia hanya untuk mendapat redha diri sendiri. Yang itu ada hukum yang seterusnya, ya. Jadi My Quran Time ini bukan sesi hukum. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, jangan pula tag kepada suami ke bekas suami ke apa ke, dengar ni bang kan, awak sepatutnya begini bukan. Bila kita baca ayat ini, kita ambil manfaat untuk diri kita dahulu, pelajaran untuk diri kita dahulu, kemudian kalau perlu kita menentukan, kalau adalah ya di kalangan saudara kita yang ada cabaran keluarga, cadangan saya ialah bila kita dah tahu perkara ini, kita pergi jumpa faqih, orang alim ataupun imam ataupun qadi, ya, kaunselor, dengan pendekatan daripada Al-Quran. Nanti kita akan tengok sebenarnya pendekatan kaunselor barat dengan yang daripada Al-Quran ini berbeza jauh Ustaz. Memang jauh. Okey. Baik, jadi pada ayat 228 itu, ya, sebenarnya saya nak minta Ustaz baca balik, tapi ayat 228 tu boleh tahan panjang Ustaz. Betul Ustaz, panjang. Ya. Macam mana Ustaz nak baca tu? Ada sampai mana Ustaz? Boleh kalau boleh Ustaz boleh? Mulakan di bahagian wa bu'ulatuhun ahqu bizalika. Okey, yang daripada wa bu'ulatuhun. Okey. Sampai tengah tu, ya. Ya, sampai ke hujung Ustaz. Sampai hakim. Okey, baik. Ya. Jadi tuan-tuan buka pada ayat 228. Kita akan baca tengah-tengah, ya. Tapi cerita sebelum itu. Cerita sebelum itu, kalau berpisah, si wanita kena tunggu sampai 3 quruk. Apa maksud quruk ni pula kan? Kita kena tanya faqih lah, tapi quruk ni secara ringkasnya masa pusingan darah bagi wanita. Lebih kurang 3 bulan Ustaz. 3 bulan. Mengapa 3 bulan itu? Ada banyak manfaatnya, tapi salah satunya adalah untuk menentukan nasab. Kalau ada anak ke ataupun apa-apa hubungan antara lelaki wanita, suami isteri itu dapat dibersihkan, ya. Dan wala yahillu, ya, jangan pula dia sembunyikan kalau dia mengandung ke apa ke, dia kata tak naklah kan, pasal dia nak sembunyikan anak daripada suaminya ke ataupun apa-apa sebab pun, Allah kata jangan disembunyikan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Pasal apa? Ada sebab. Jom kita baca. Okey. Ya, bahagian tengah itu. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Menarik ya Ustaz minta saya bacakan tu ayat tu sebab di tengah tu jadi sahabat-sahabat kita cari-cari Ustaz. Kat mana ni? Ayat bermula yang saya nak baca ni sahabat-sahabat semua wa bu'ulatuhun. Kan Ustaz kan? Betul. Dia di tengah ayat itu. Di tengah ayat 228. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bu'ulatuhun أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Surahul Azim. Jadi Ustaz baca di tengah-tengah Ustaz ya. Pasal nanti bila kita jumpa satu lagi ayat nanti memang satu Quran time, satu ayat. Jadi tak bolehlah nak minta Ustaz ulang habis Quran time kita dengan ulang balik ya. Ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Betul. Nantikan. Okey, kita sambung balik ya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha ya. Apa maksudnya? Iaitu kalau katakan Ustaz ya, si suami dengan si isteri tu rasa dah berkonflik tapi rasanya nak kembali balik, yang paling layak ialah si suami itu dulu. Jangan pula si isteri tu cari sebab pula dia push untuk isteri suami dia tak boleh kembali balik pasal rupanya dia ada orang lain. Jadi itu kalau si suami itu memang nak kembali aradu islaha. Ada perkataan in kat situ. In ya. Mungkin dua perkara lah yang saya nak tekankan mengapa salah satu cara nak baca ni susah sikit Ustaz ya. Pasal dia ada nun yang ada sabdu tu. Betul Ustaz. Dalam bahasa Arab kalau ada nun sabdu itu yu'minna ya, aramihinna. Itu sebenarnya yang mengandung itu rahim mereka orang perempuan. Tadi pun ada saya wakaf dekat nun yang bersabdu. Betul. Dia lama sikit. Contoh kan arhamihin. Dia ada dengung kat situ Ustaz ya. Ketika berhenti. Betul Ustaz. Ketika berhenti kena ada dengung. Itu cara bacanya. Jadi kalau si suami itu in aradu islaha nak buat baik maka silakan. Ini kalau tuan-tuan ada yang kata tapi saya mempersoalkan niat suami saya apa sebagainya, yang itu perempuan kena jumpa kaunselor ataupun qadi, bukan my Quran time ya. Tetapi Allah memberitahu si lelaki kalau nak kembali dia ada keutamaan dengan syarat in aradu islah. Dia nak berbaik betul-betul, bukannya nak ambil kesempatan. Kadang-kadang pasal nak duit, nak nombor akaun, nak password, yang itu kena diselesaikan ya. Dan walahunna bagi wanita itu mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka pun ada hak-hak yang tersendiri. Hak inilah yang nanti kita akan bincangkan seterusnya. Dan di ayat 228 hujung itu walil rijali alaihinna darajah, itu amat penting. Nak diberi peringatan bagi lelaki, bagi mereka itu ke atas orang perempuan itu darajah. Jadi lelaki suami dengan si perempuan wanita tadi tu si lelaki ada darajah lebih daripada perempuan tersebut ya. Ini nak cerita khas untuk isu pertelingkahan ini Ustaz ya. Pasal ada orang gunakan ayat ini salah konteks. Dia kata tengok ini bukti bahawa lelaki lebih tinggi daripada perempuan. 1 darjat. Paling kurang 1 darjat. Dia cakap pasal apa? Pasal tu kan darajah. Bukan. Ini dia 1 darajat lebih tinggi dalam kes pertelingkahan tersebut. Apa maksud darajat tinggi? Darajat tinggi ini kerana dia boleh kembali balik pada isterinya yang dia bertelingkah tadi lah. Itu maksudnya. Bukannya lepas ni kalau saya beratur pergi makan, lelaki dulu. Pasal walir rijali alaihinna darajah. Salah konteks. Salah konteks yang kita kena pastikan. Dan bila lelaki diberi kelebihan ya, si suami tadi tu diberi kelebihan, Allah cakap apa di hujung itu penting. Pasal nanti si wanita itu dah dikata saya dah bergaduh, tiba-tiba suami saya nak datang balik padahal dia begitu kan. Allah cakap wallahu azizun hakim. Masya-Allah.
wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa mesejnya? Allah nak beritahu pada suami-suami bahawa Allah itu Maha Perkasa. Ya, Allah ini Maha Perkasa. Bila cakap tentang aziz ini, dia ada dua Ustaz ya. Satu, orang itu kalau orang biasalah, dia berkuasa dan juga dihormati. Kadang-kadang kita hormat orang tapi dia tak berkuasa, tak boleh buat apa-apa. Kadang-kadang kita orang tu berkuasa tapi kita benci dia. Allah Al-Aziz, ya, lebih tinggi itu, dia ditakuti tapi juga disegani. Ya, jadi nak ceritanya apa? Allah Al-Aziz ini lebih hebat daripada Ar-Rijal tadi tu. Allah yang izinkan Ar-Rijal suami tadi itu untuk kembali balik, ada satu darajah, tapi jangan main-main dengan Allah. Ya, jangan main-main dengan Allah Al-Hakim, kerana yang menentukan, hakim ni ada kaitan dengan yang menentukan hukum, Allah. Jangan pula si lelaki dia kata, kan saya ni lebih tinggi daripada awak. Awak tak nak dengar saya, ya. Sebenarnya Allah menyatakan kamu jangan main-main dengan Allah. Kamu jadi lelaki, kamu mempermainkan wanita, sebenarnya nanti mak kamu, anak kamu perempuan, kakak kamu juga boleh Allah Al-Aziz ini mempermainkannya. Jadi daripada perbincangan kita hari ini membawa kepada perkataan yang penting pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataan akhadha, Ustaz ya. Akhadha maksudnya ialah mengambil, ya, ataupun boleh juga merampas, dan perkataan ini berulang 273 kali, ya. Yang kita boleh perhatikan pada awal ayat 225, la yu'akhidhukumullah, Allah tidak ambil ataupun tidak kira apa sumpah-sumpah yang dibuat kerana main-main ataupun yang tidak sengaja, ya, akhadha. Dan perkataan ini menceritakan kepada kita bahawa sebenarnya Allah boleh dia ambil kisah, ada masa Allah tak ambil kisah, ya. Kalau la yu'akhidhukumullah, Allah tak kisah. Tapi kalau Allah berkata yu'akhidhukum, maksudnya Allah kisah. Dan bila Allah kisah itu, kalau kita ambil tak kisah, khawatir ada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga boleh berlaku di akhirat. Itulah perkataan yang kita belajar pada hari ini dalam kerangka kita melihat kepada sumpah satu. Betul. Yang keduanya tentang pertelingkahan dalam keluarga. Jadi perpisahan itu ada talab 1, 2 ataupun 3. Macam mana kita nak faham tentang perkara ini? Bukan fiqhnya, itu kena tanya pakar, tapi apakah sebab kepentingan kita memahami ayat ini? Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal. Insya-Allah. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Miming saja. Miming saja. Abang Jamil. Contoh. Terima kasih diucapkan ya pada Ustaz Tirmizi. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita pada hari ini dalam kita membincangkan satu isu perkara yang amat sensitif, tetapi ia dibawakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Sebelum ini, beberapa halaman sebelum ini kita bercerita tentang perang, Ustaz ya. Perang adalah satu isu sensitif dibincangkan dalam Al-Quran. Satu lagi, perang dalam rumah. Yang suami isteri tadi itu, ia boleh tergigit, tapi jangan sampai tergigit di hadapan Allah nanti apabila kita tidak diberikan syurga Allah kerana tidak menguruskan pertelingkahan perbezaan yang ada. Pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, ada sahabat yang berpisah, ya. Jadi perceraian dalam masyarakat biasanya orang kata negatif, ya, tapi sebenarnya ia bukanlah dipandang begitu, ya. Masing-masing ada bahagian masing-masing, mungkin kerana isu agama, ya, mungkin kerana isu personality berbeza, lantas itu Allah tentukan untuk berpisah. Yang pentingnya kita mengikut panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita saksikan segmen tajwid dahulu bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, betul Ustaz, apa yang Ustaz sebut, inilah realiti kehidupan hari ini. Dan kalau kita melihat statistik pun banyak berlaku kes-kes perceraian ni. Dan yang kadang-kadang yang kesian anak-anak lah yang menjadi mangsa kan. Tapi
tak apalah, Al-Quran menjadi panduan kita Ustaz. Al-Quran menjadi panduan kita dan kita berkongsi pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita mendapat panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak ajaklah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, mungkin ada yang nak share, nak kongsikan tips rumah tangga ke Ustaz, keharmonian, kebahagiaan, ada anak dan sebagainya berkenaan dengan topik kita ataupun apa-apa topik juga Ustaz, untuk sama-sama bergabung dalam platform rasmi kita iaitu di channel YouTube Sahabah Al-Quran, My Quran Time Official. Kita ada Sahabat Al-Quran, my hashtag Quran Time, dan kita ada juga Instagram kita My Quran Time Official. Boleh bergabung di situ Ustaz untuk apa juga pandangan, soalan dan sebagainya. Dan insya-Allah hari ini Ustaz kita nak berkongsi juga tentang segmen tajwid kita dengan para penonton sekalian, iaitu kita masih nak menyambung lagi pengajian tajwid kita berkenaan dengan fadilat membaca ataupun mempelajari Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Antaranya iaitu menjadi tetamu ataupun VIP Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah mengangkatlah darjat atau martabat orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, sebagaimana hadis Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, atau kama qala, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, orang-orang yang boleh membaca Al-Quran dengan lancar dan tajwid yang betul, mereka sama taraf dengan malaikat yang merupakan utusan Allah, dan mereka sentiasa berbakti dan patuh kepada Allah SWT. Maknanya orang yang baca Al-Quran, boleh baca Quran dengan lancar dan tajwid yang betul, sama taraf dengan para malaikat Ustaz, dan juga akan duduk bersama dengan para malaikat di akhirat kelak. Itu yang dimaksudkan dengan VIP itu Ustaz. Oh, amat special tu. Allahu Akbar Ustaz. Dan satu lagi fadilat tadi, iaitu mendapat ganjaran, kebahagiaan dan sebagainya, itu memang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, zikrullah, sebut nama Allah, membaca kalamullah, tatmainnul qulub, tenang tenteramlah hati kita semua manusia. Jadi itulah antara kelebihan Ustaz. Kelebihan. Sebab tu bila kita susah hati, kita lemah semangat, kita diuji ujian oleh Allah Taala, baliklah kepada Al-Quran, berceritalah ataupun berkongsilah ataupun luahkanlah dengan Al-Quran. Kita berbicara dengan Al-Quran Ustaz. Betul. Silakan. Masya-Allah ya, dan terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, mencerahkan tentang fadilat Al-Quran ini. Dan fadilat itu bukanlah sekadar begitu sahaja. Betul, ya, fadilat itu untuk membahagiakan kita. Betul, Ustaz. Jadi VIP Ustaz ya. Jadi VIP, dan juga tadi iaitu kebahagiaan dan kebahagiaan. ketenangan. Bahagia ya, bahagia itu di sini ya, dan halaman yang kita bincangkan hari memang ini bercerita tentang kebahagiaan. Kebahagiaan ya, maksudnya kalaupun ada isu tentang pertelingkahan dan perpisahan, ya, Allah juga ingin kita bahagia sampai ke syurga. Dan Nabi sebut abghadul halal ila Allah at-talaq kan. At-talaq ya, perkara yang dibenci, tetapi maksudnya ialah kita nakkan keredaan daripada Allah. Siapa lagi yang lebih penting daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita menyambung kepada halaman 36 ayat 229 hingga 230, mencerahkan lagi tentang bagaimanakah menguruskan konflik rumah tangga, dan kalau katakan perlu berpisah, apakah yang Allah beritahu terutama kepada orang-orang lelaki dan orang perempuan juga lah, dua-dua Ustaz ya. Jom kita perhatikan. Betul Ustaz. Maksudnya berlaku perpisahan itu bukanlah memusnahkan segala kehidupan kita yang ke hadapan. Tapi Allah telah beri panduan. Tuan-tuan dan puan-puan, penting ni yang ayat sebelumnya ni kita tunggu nanti Ustaz Fazrul cerita pada kita. Jom kita baca dulu. Ayat 229 dan 232 ayat Ustaz. Ya, betul. Nak sambung dengan taranum nahwan atau kurdi Ustaz. Nak cuba Ustaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا
يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih Ustaz ucapkan pada Panjang. Ustaz. Panjang Ustaz ya. 2 ayat setengah muka surat. Betul, Ustaz. Ya, bercerita tentang bagaimana kalau sebentar tadi ada pertelingkar, kalau nak kembali ataupun nak berpisah ya, maka kalau nak berpisah Allah memberikan panduan. Betul, ya, Ustaz. memberikan panduan. Jadi sebagaimana yang kita maklum bahawa surah ini surah Madaniyah, surah Ya. Al-Baqarah ini jadi surah yang penuh dengan peraturan. Ya. Ya, dia bila cakap tentang kitab peraturan, jadi peraturan ini adalah bagi orang-orang yang menghadapi masalah ya, cabaran dalam rumah tangga. Allah cakap at-talaq marratan ya, iaitu talak yang boleh dirujuk kembali itu adalah dua kali ya. Jadi Allah jelaskan lantaran talak ini adalah perpisahan yang getir ya, pasal bila Allah menggunakan perkataan perjanjian nabi-nabi, Allah gunakan perkataan urwatil wuthqa, perjanjian yang berat ya. Dan bila bercakap tentang bernikah, Allah juga menggunakan perkataan perjanjian ataupun ikatan yang berat. Maksudnya kalau tali tu, betul, Ustaz. tali kecil ni taklah kuat sangat maksudnya, dia macam tali lembu tu kan. Ikatan yang kuat. Ya, kira lembu tu tak lari lah. Okey. Jadi bila bercakap tentang perjanjian berat, seketika kita Ustaz dulu macam mana? Aku terima nikah ke? Aku terima nikahnya tengoklah negeri mana yang ni tuan-tuan bernikah. Ketika berjanji itu sebenarnya Ustaz, dia bukan sekadar ini peluang ni happy ni kan. Sebenarnya itu adalah perjanjian yang berat. Betul Ustaz. Ya, perjanjian berat. Pasal apa? Pasal yang menemukan kita Ustaz ya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, subhanallah. Ya. Yalah, cuba Ustaz bayangkanlah kalau ada orang tu lahir dekat Perak. Ya, Ustaz. Kan? Dia duduk dekat Johor, kan? Dia bertemu dengan orang Sabah yang duduk di Penang, jumpa dekat US dan kemudian berkahwin dan sekarang duduk Shah Alam. Ya salam. Masya-Allah tabarakallah Ustaz ya. Itu tidak dapat disusun. Tak ada siapa boleh susun, Allah yang menemukan. Jadi bila rasanya ya, kita doalah semua bahagia Ustaz kan. Tetapi bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ada saudara yang rasa macam tapi mereka ini tak berapa ngam contohnya kan, tak berapa okey sekarang ini. Kita kena ingat bahawa kalau berpisah pun itu di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut peraturan Allah dulu, salamnya itu kan betul-betul minta dengan sembahyang sunatnya, dengan istikharahnya. Ketika ada cabaran, kita doakan juga
dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan fa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Ini memang warning betul-betul kepada orang lelaki yang diberikan pilihan untuk menjatuhkan, menyatakan talak perpisahan. Ya, iaitu yang pertama fa imsakum bima'ruf. Kalau dia nak tahan ataupun nak rujuk balik, dia nak stay bersama dengan si isteri itu, mestilah bima'ruf. Semua makruf perkara yang dia ketahui, maksudnya dari segi komunikasinya, dari segi perbelanjaannya, apakah psikologi si suami si isteri, kena tahu bima'ruf, kena tahu betul-betul. Itu tanggungjawab bagi kedua-dua belah pihak. Betul, Ustaz. Tetapi kalau katakan nak pisah, tasrih, menceraikan, maka kena ceraikan bukan dengan bima'ruf, Ustaz. Bukan dengan senyum-senyum begitu saja, bukan. Dia kena dengan biihsan. Subhanallah. Ihsan ni maksudnya yang terbaik, iaitu lebih baik daripada bima'ruf. Maksudnya ialah kalau katakan tadi, kita kalau katakan dalam satu rumah, Ustaz, ya, dia mungkin cakap Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kan? Yes. Tapi kalau ihsan ni Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berpisah ni. Betul, maksudnya apa? Ketika si suami itu ingin berpisah, maka hendaklah pisah dengan cara yang terbaik. Maksudnya apa? Maksudnya kena beri nafkah, kena jangan umpat balik, jangan keji balik. Allah detailkan lagi, wala yahillu, tidak dihalalkan bagi kamu antakhudhu, kita dah belajar tadi, ambil ataupun rampas, okey, ambil mimma ataitumuhunna syai'a. Apa yang telah diberi, dulu katakan dah ada apa, contohnya dah ada pinggan mangkuk, tak boleh pula ni saku punya, aku nak bawa balik kan. Ataupun kalau katakan dia ada apa lagi, Ustaz, ya, dia ada bagi hadiah bagi TV contohnya, bagi hadiah PlayStation contohnya. Jangan pula dia pergi curi satu controller je. Tak nak, aku nak ambil satu. Tak boleh. Pasal apa? Pasal ini adalah tanda ihsan. Ihsan. Jangan ambil balik. Pasal waktu bertelagah itu, dia kalau boleh semua yang lepas-lepas tu, kalau boleh nak korek isi perut sekali. Allahu akbar. Itu yang berlaku bila ia tidak dirujuk kepada Allah. Tapi kalau kita takut, illa an yakhafa illa alla yuqima hududallah. Kalau kita kata dalam ayat ini, tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan pada mereka, kecuali kedua-duanya khuatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Ya, maksudnya kalau tak ambil itu nanti tak cukup duit ke apa ke, bincang balik elok-elok. Ya. Dan Allah menggunakan perkataan apa? Hududullah, ya. Dalam ayat ini tadi, fala junaha alaihi ma fi maftadabih tilka hududullahi fala ta'taduha. Biasanya orang cakap hudud ini, Ustaz, ialah pasal hukum jenayah yang curi apa sebagainya. Rupa-rupanya dalam rumah pun ada hudud. Masya-Allah. Ada hudud. Ya. Nak ceritanya apa? Maksudnya ialah rumah-rumah yang ada sekarang ini, hudud ini perlu dijaga. Betul. Had ini. Kalau kita tak jaga perkara ini, sebenarnya apa? Faulaika humuz zalimun. Kan bila orang cakap kalau kita tak laksanakan hudud di luar rumah kita, orang mencuri ke, berzina ke, minum arak, kita kata zalim. Tetapi sebenarnya ada je ramai orang yang zalim dalam rumah. Ya, kita tidak mahu jadi perkara ini bagi tuan-tuan perempuan yang mungkin ada saudara, ya, yang ataupun kawan ke yang menghadapi cabaran ini. Kita ingatkan pada mereka bahawa kalau perlu berpisah bi ihsan, tapi kalau kena kembali bi ma'ruf, kena start fresh balik. Ya, yang lepas tu lepaslah, tapi kena start mulakan balik dengan makruf, dengan kebaikan yang dimaklumi. Maksudnya kalau selama ni dah kenal, oh baru saya tahu dia ni tak boleh ubat gigi picit daripada depan contohnya lah, kan. Ada, Ustaz. Ada statistik yang kata pasal ubat gigi punya hal. Ya, Ustaz. Allah. Pasal belacan, sambal belacan, kurang masin. Ya. Jadi itu dia salah satu, tapi sebenarnya pasal dah banyak sangat tergigit, kan, dah sampai ulcer sana sini. Jadi alang-alang tergigit ni, biar aku gigit, kan. Tapi rupa-rupanya Allah kata jangan, ya, hendaklah dengan makruf ataupun ihsan sebentar tadi. Jadi di ayat 230 itu Allah tambah lagi, ya, ini kalau kes dah memang habis dua, Ustaz. Dah kali pertama, kali kedua ataupun dia tak sabar sangat, aku jatuhkan terus, kan. Yang ini kita kena doa betul-betul bagi ibu, bagi ayah-ayah lah ni, ya, bagi ayah-ayah, mulut tu kena jaga. Ya, mulut kena jaga, pasal mulut ni dia kalau terkeluar tiga, dia kena ikut pula ayat 230. Ya, 230. Boleh tak Ustaz baca sekali lagi, Ustaz? Baik. Ya. Ayat 230, Ustaz, 230. Baik. Jom tuan-tuan sahabat-sahabat semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Kemudian jika dia menceraikan setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi kedua-duanya, suami pertama dan juga bekas isteri, untuk bernikah kembali jika mereka berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang mencari ilmu, ya, yang ingin mengetahui. Jadi pada ayat 230 ini bercerita tentang si suami isteri ini sama ada dia telah mengeluarkan perkataan si suamilah, ya, pasal si isteri tak boleh keluarkan talak, ya, okey. Si suami itu mengeluarkan kata 3 terus, masya-Allah. Maksudnya ialah si isteri itu tidak boleh lagi kembali dirujuk, ya, kembali balik berkahwin. Maka apa yang perlu dibuat ialah si isteri itu kena kahwin dengan orang lain dulu, ya. Dan kalau si suami yang suami kedua tu tak suka dia, ataupun berpisah, si isteri itu kembali balik kepada suami pertama, dibenarkan, masya-Allah. Ya, jadi sebenarnya ini ada isu Ustaz, ya. Ada setengah orang tu pasal dia dah kecewa ataupun dia menyesal sangat, dia nak kembali balik pada isteri pertama dia itu, maka dia akan buat istilahnya Cina buta. Ya, itu tuan-tuan nak tahu macam mana, kena rujuk pada faqih. Tapi nak ceritanya apa? Kalau minta orang lain kahwin dan minta diceraikan, itu bukanlah kaedah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya, dia macam ada kisah Bani Israel itu yang hari Sabtu tak boleh tangkap tu, dia corner sana, ya. Pasal dia nak menghalalkan, iaitu kena tanya Allah nantilah, ya. Kena tanya Allah apakah hukumnya. Yang pastinya jelas di sini, kalau katakan mereka itu yang si isteri dah berkahwin dengan suami kedua, berpisah, ya, dia nak kahwin balik semula, okey. Jadi apakah pelajaran daripada ayat ini sebenarnya, ya? Sebelum ia berlaku, pelajarannya ialah dia macam inilah Ustaz, ya, bagi seorang yang dah berumah tangga, dia tidak mahu si isterinya itu dengan lelaki lain. Betul Ustaz. Jadi kalau dia tak nak dengan lelaki lain, janganlah dia pergi pisahkan isteri dia, lepas tu kena kahwin dengan orang lain, kan? Dan kahwin dengan orang lain tu memang kena kahwin betul-betul, betul kan? Jadi nak ceritanya mesej daripada muka surat 36 ini untuk lelaki-lelaki, ya, lelaki terakhir ke lelaki pertama ke, mesejnya apa tuan-tuan sekalian ialah kita sebagai orang lelaki yang Allah berikan tugas memimpin, kita kena baca Quran ni betul-betul, ya. Dan walaupun mungkin peserta My Quran Time tak ramai lelaki, ya Ustaz, ya, tapi kita doakan yang sedikit ini memberi manfaat pada yang banyak, agar apa? Satu, jangan ego, kan? Dan yang keduanya ialah apabila bercakap tadi sayang sangat isteri tadi, ya, maksudnya jaga dia, jangan bila dah buang tu lepas tu nak ambil balik semula, ya, pasal itu melambangkan pada seorang lelaki yang tidak gentleman. Ya, dan istilah gentleman bahasa Inggeris, tetapi kita bercakap tentang yang mengikut uswatun hasanah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Daripada halaman yang ke-36 ini, pada ayat yang ke-225, ya, yang pertama, jangan main-main dengan bersumpah. Adik-adik yang kat rumah, ya, yang main bola ke apa ke, jangan main sumpah-sumpah, ya. Nanti orang cakap dia kena makan sesumpah, kan? Bukan begitu maksudnya, ya. Tapi dimakan oleh diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bermain dengan nama Allah. Yang pertama. Yang kedua, fahami, ya, tanggungjawab suami yang sebenarnya pada ayat 228 sebentar tadi, ya, iaitu seorang suami itu akan
memberi bantuan, dan kalau katakan ada pertelingkahan, kalau boleh aradu islaha, suamilah dahulu, lelaki dahulu yang inginkan islah, pasal tanggungjawab ini adalah tanggungjawab yang berat, ya, tanggungjawab yang berat, perjanjian yang berat bila aku terima nikahnya itu, ya. Dan yang ketiganya, fahami istilah talak dan khulu', ya. Khulu' ni maksudnya yang si perempuan minta cerai, ya, agar institusi keluarga terjaga. Jadi tahu, ya, maksudnya lelaki bila nak menceraikan itu tahu kesannya kepada anak, kepada keluarga, kepada isteri. Dan kalau si isteri tak sabar sangat, saya nak minta berpisah lah bang, contohnya, jaga-jaga. Pasal apa? Pasal kalau ia tidak diasaskan takwa, khawatir kita tidak lagi dapat peluang berpasangan di syurga nanti, ya, kalau tidak berteraskan takwa. Tapi kalau berteraskan takwa seperti sahabat, ya, Zaid bin Harisah juga pernah berpisah. Tetapi dalam perbincangan ulama, tidak ada siapa yang zalim menzalimi, kerana perbezaan personality mereka berpisah. Dan kita doakan, kita kalau bersama bi ma'ruf, kalau berpisah bi ihsan. Dua-duanya membawa dua-dua ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita doakan Allah pegang hati kita, pimpin hati kita menuju takwa, menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurnia kekuatan buat kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang ketua keluarga, ya Allah, untuk memimpin keluarga kami, ya Allah, memimpin keluarga kami mencapai redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan daripada kami akan sifat-sifat yang boleh meruntuhkan ikatan kekeluargaan kami, ya Allah. Akan tetapi, ya Allah, hiasilah kehidupan kami sekeluarga dengan sifat-sifat mahmudah, iaitulah sifat-sifat yang terpuji birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran dan membacanya. Lidah kami lidah yang fasih menyebut 6236 ayat daripada Al-Quran, ya Allah. Telinga kami telinga yang tidak pernah jemu mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan Al-Quran kekuatan buat kami menghadapi pelbagai onak dan duri dalam kehidupan berumah tangga, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita tadi ustaznya, membina keluarga ini sebagai urwatil wuthqa, sebagai satu perjanjian yang berat. Setiap kali kita dapat makan nasi minyak ustaznya, sebenarnya kita yang suka makan nasi minyak. Betul. Orang yang aku terima nikahnya Allah, itu sebenarnya mempunyai perjanjian yang cukup berat. Betul. Jangan main-main di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, main-main perjanjian dekat dalam syarikat ke dalam negara pun boleh masuk mahkamah penjara. Kalau main-main dengan perjanjian berat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang insan yang telah dijaga oleh ayahnya kemudian diamanahkan kepada seorang lelaki, ya, sama macam saya pun ada anak perempuan, ustaz pun ada ustaz, ya. Sebenarnya kita tidak mahu anak-anak perempuan yang ada ini sampai ke tangan individu yang tidak membaca menghayati Al-Quran, ya. Jadi kalau berbeza ada caranya, kalau bersama pun dengan cara yang makruf yang dimaklumkan dalam ayat 229 sebentar tadi. Inilah yang kita ingin sebarkan, semangat membina keluarga berteraskan pada Al-Quran. Kita ada program Wakaf untuk Ummah sebagai platform untuk kita membawa nilai cahaya ini kepada seluruh rumah di negara ini, di seluruh Malaysia. Lantaran apa?
Lantaran kezaliman dalam rumah tangga ini banyak berlaku di negara ini. Tanpa Al-Quran, maka seorang ayah tetap dengan egonya, tetap seorang isteri tetap dengan egonya, dan ini akan mencambahkan perseteruan, permusuhan yang kita tidak mahu memberi kesan kepada anak-anak pada generasi akan datang. Jadi bagi tuan-tuan, sebentar tadi moga-moga tuan-tuan dapat menyumbang dalam wakaf ini dan teruskan ya bersama dalam program My Quran Time. Lantaran program inilah yang kita harapkan menjemput hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulangan kita Ustaz pada jam 5 petang pada 10 malam dengan duduk dengan keluarga boleh memahami perkara ini dan pukul 6 pagi. 6 pagi. InsyaAllah kita bertemu lagi program My Quran Time yang dibawakan oleh Mufas. Baca, faham, amal bersama insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.